Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah sempurnalah perkara ataupun amalan yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 3 April tahun 2022, satu tarikh yang saya gembira dengannya dan saya banyak bersyukur kepada Allah tentangnya. Ya, kenapa? Pertama sekali bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, ia hari pertama bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya bagi saya yang berada di London sekarang ni, hari kedua. Okey, hari kedua bulan Ramadan, Alhamdulillah kita bergembira, kita berterima kasih kepada Allah kerana memanjangkan umur kita dan masih mengizinkan kita untuk menemui bulan Ramadan ini. Moga-moga kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya sehingga Ramadan ini menjadi lebih baik berbanding Ramadan-Ramadan sebelum ini. Itu yang pertama. Yang keduanya 3 April ini maka genaplah setahun jagung. Setahun jagung, saya berkecimpung membuat video-video dan memuat naik di saluran YouTube saya sendiri. Okay? Baru saja, saya mula 4 April tahun 2021, hari ini 3 April tahun 2022. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada semua yang menonton, kepada semua yang memberi komen-komen. Saya minta maaf kerana tak sempat balas semua komen. Kalau sempat balas pun mungkin sekadar klik tanda love tu saja. Terima kasih kepada yang memberi komen positif. Terima kasih kepada yang memberi komen motivasi. Terima kasih kepada yang mengkritik. Maaf, kerana dengan kritikan anda tu saya dapat memperbaiki video-video saya. Ada yang komen suara kurang jelas, maka saya perbaiki mikrofon atau kedudukan mikrofon. Ada yang komen pening tengok drone, tapi ada je yang suka tengok saya buat guna drone. Okey, ada macam-macam komen lagi lah, tak apa. Kritikan, terima kasih, saya menerimanya dengan baik sebab ia dapat menjadi cara untuk saya memperbaiki penyampaian saya dan perkara-perkara teknikal berkaitan dengan video-video saya. Tidak terlupa, tidak ketinggalan, terima kasih juga kepada para pencela. Kerana dengan celaan-celaan anda itu, anda memberi saya satu lagi ruang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Meskipun celaan-celaan tersebut sudah tentulah saya tak klik tanda love di situ, tetapi macam sekarang ini di London pukul 1.30 pagi. Di Kuala Lumpur, di Malaysia 8.30 pagi kan. Jadi tadi pun saya solat Isyak. Dalam salah satu sujud saya berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada para pencela saya. Allah memberi mereka manhaj agama yang betul. Allah memberi mereka sikap ilmiah dalam beragama dan juga akhlak seorang Muslim. Sebab yang menonton video saya ni dan kemudiannya mencela bukannya Zionis, bukannya non-Muslim, bukannya yang sekian-sekian, tetapi sesama umat Islam yang meminati kuliah-kuliah agama tetapi berbeza pandangan. Tetapi disebabkan perbezaan pandangan tersebut mengeluarkan celaan-celaan yang agak memeranjatkan, ya. Sampai kadang-kadang jumpa kawan lama, Hafiz, lama tak jumpa, Assalamualaikum. Aku nampak engkau dekat YouTube lah. Tapi kau baca tak komen-komen tu? Kan, dia orang pun terkejut dengan komen tu. Kadang saya fly dengan co-pilot kan. Kita fly 8 jam, 10 jam. London ni 12 jam, 13 jam. Tengah-tengah tu, Captain baca tak komen-komen dekat YouTube Captain tu? Kan, jadi macam-macam komen ada. Yang antara yang saya ingat, ada yang kata, kenapalah Mamat ni dia bukan pilot MH17 yang kena tembak tu? Ada juga yang komen, kenapalah Pak Cik ni dia bukan pilot MH370 yang hilang tu? Ada juga yang komen, Pak Cik ni nampak dah tua, bila dia nak mampus? Kan? Jadi, tak okey lah. Dan antara yang agak kelakar tu, yang satu yang kelakar saya ingat, tapi saya tidak screenshot. Ada juga yang komen, Mamat ni baru masuk Islam. Dah masuk Islam pandai pula nak membida'ahkan amalan orang Islam. Masuk Islam duduk diam-diam sudahlah. Okay, dia komen sedemikian kerana dia sangka saya ni seorang mu'alaf. Kerana nama saya Hafiz Firdaus bin Abdullah. Dan kebiasaan masyarakat kita, kalau bin Abdullah ni orang mu'alaf. Padahal nama ayah saya memang Abdullah. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, baginda bersabda, dua nama
yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Lalu dia sangka saya ni mu'alaf. Saya pun terfikir, muka saya ni kalau mu'alaf, sebelum ni saya agama apa ya? Okey. Jadi tak apa, jadi semuanya pun saya berterima kasih ya terhadap para pencela tu. Yang menjadi motivasi kepada saya ialah pertama sekali dalam rangka kita berdakwah, dalam rangka kita menyampaikan kebenaran. Memang kadang-kala kebenaran itu pahit. Memang kadang-kala apa yang kita nak sampaikan itu pahit bagi sebahagian orang sehingga dia memberi respon yang sedemikian. Okey, tak mengapa sebab kita bukan nak mencapai like. Kalau kita capai like, kita capailah. Kita carilah apa topik yang orang suka dengar dan kita pun cakap dan banyaklah dapat likes, banyaklah dapat komen-komen positif kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, seorang kekasih Allah. Tetapi banyak juga cabaran yang beliau hadapi. Antaranya yang sama-sama kita ingat apabila beliau pergi ke Taif untuk berdakwah kepada masyarakat di sana. Beliau disambut dengan celaan, dibaling batu apa semua. Sampai-sampai beliau pun melarikan diri sehingga terpaksa bersembunyi. Ketika sedang bersembunyi itu datang malaikat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kamu nak, kami boleh angkat bukit dan hempap atas masyarakat Taif itu." Tapi Rasulullah kata, "Jangan, aku akan mendoakan mereka. Kalau mereka tak terima Islam pun, tak apalah, mungkin zuriat mereka akan terima Islam." Jadi antara sunnah ya, saya dan para pendakwah lain, kita mendakwah kepada sunnah, kita juga kena mempraktikkan sunnah dalam rangka menerima celaan. Bahawa kita tetap mendoakan mereka agar mereka satu hari nanti akan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Taif tersebut, bahawa mereka tidak faham, maka dalam kes gini pun kita kata mereka tidak faham. Tetapi yang Taif itu orang yang belum Islam saat itu, orang kafir. Yang memberi komen celaan ini sesama umat Islam. Cuma mereka tidak faham dalam perkara ini. Maka jika kepada orang kafir itu pun Rasulullah berdoa, maka kepada sesama umat Islam sudah tentu lebih utama, lebih aula untuk kita mendoakan mereka. Jadi terhadap para pencela pun tak apa, saya tetap mendoakan anda agar satu hari nanti anda akan menerima sunnah. Bukan terima saya tak apa. Akan menerima sunnah. Kalau anda tak terima pun tak apa. Moga-moga satu hari nanti zuriat anda, keluarga anda akan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sirah, inilah cabaran dalam rangka berdakwah ya. Baik. Jadi dalam video ni saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya bagaimana saya menceburi bidang membuat video dalam YouTube ini ya. Sebenarnya saya bermula Februari tahun 2021. Sebelum itu, beberapa bulan sebelum itu ya, ketika itu musim PKP, musim lockdown kerana COVID-19, di Facebook saya alhamdulillah kebanyakannya kawan-kawan saya, friend saya di situ adalah para ilmuwan agama, dan ketika itu tidak lagi dibenarkan membuat kuliah-kuliah agama. Jadi mereka membuat kuliah-kuliah agama di Facebook dan YouTube mereka. Okey, dan saya pun menonton. Saya pun ada terlintas juga nak buat kuliah sendiri. Tapi macam tak ada orang tengok kot, tak payah. Kemudian pada bulan Februari saya menerima permintaan untuk membedah buku saya sendiri, 202 pelajaran tentang poligami. Okey, 202 pelajaran poligami. Saya fikir-fikir, bagus juga permintaan itu. Maka pada 28 Februari 2021, saya membuat FB Live saya yang pertama mensyarahkan, bedah buku 202 pelajaran bukan tentang poligami, berkaitan poligami. Salah sikit tajuk itu. Dan adalah kuliah bersiri, setiap minggu saya buat satu atau dua bergantung kepada jadual penerbangan saya. Kemudiannya apabila masuk dekat-dekat April tu, saya mula terfikir untuk buka saluran YouTube saya sendiri dan saya muat naik sebab bila saya buat FB Live tersebut, saya menggunakan phone dan walaupun FB Live, rakaman tu ada juga dalam memory phone tu. Maka saya pun upload, muat naik video-video tersebut ke saluran YouTube saya. Jadi itu pada 4 April 2021. Jadi begitulah sejarahnya ya, sejarahnya.
Bila saya mula-mula buat, rasa kekok, rasa janggal. Walaupun kemudian macam yang menjadi addicted pula buat video, banyak pula buat, sampai-sampai ada yang bertanya, Captain, macam mana Captain buat video lagi banyak daripada yang saya sempat tonton? Okey, tak apa. Jadi mula-mula kekok. Sebab sebelum itu, bila saya membuat kuliah-kuliah di pejabat, di college, di universiti dan sebagainya, kita bercakap ada audience. Dan audience ini memainkan peranan untuk memberi motivasi atau semangat kita bercakap. Bila audience tu 20 orang, 30 orang, semangat sikit cakap. Bila audience tu 5 orang, 3 orang, macam slow sikit kan. Tapi 5 orang, 3 orang pun saya tetap menguatkan diri, memajukan diri, memotivasikan diri untuk bercakap, kerana yang hadir tu 3 orang, katakan 3 orang, they have make an effort to come. They have arranged their time to attend. They have make an effort to come. And they come with their notebook, with their pen, and then takkan saya nak menghampakan mereka. Jadi mereka tetap berhak untuk mendapat perkongsian ilmu daripada saya, ya. Jadi ini sesiapa yang dalam bidang public speaking akan fahamlah. Sebab public speaking ni, bila mula-mula memang gabrah habis. Tapi kemudian kita akan lebih suka dengan audience, dan reaction audience itu memberi feedback tentang apa yang kita sedang cakap itu. Okey? Ini tak apa, dah topik lain, topik public speaking, ya. Tapi bila buat FB Live dan kemudiannya di YouTube ini, janggal ni lain macam. Audience tak ada, kecuali seorang. Dan yang seorang tu muka saya sendiri. Sebab saya guna phone, forward facing camera. Jadi yang ada, muka saya sendirilah. Macam, dulu cakap ada audience, sekarang audience tak ada. Kemudian cakap pada diri sendiri. Macam mana tu? Jadi mula-mula memang kekok, memang janggal. Tapi lama-lama sudah biasalah. Dan sudah biasa, sehingga kan saya lebih suka, lebih selesa untuk membuat penyampaian ilmu dengan menggunakan YouTube cakap sorang-sorang ni berbanding menghadiri jemputan. Bahkan baru-baru ni, sekarang April kan sudah dibuka, saya menerima jemputan, saya terus menolaknya. Kenapa? Kenapa nak tolak? Apa kelebihan YouTube? Apa disadvantage memenuhi jemputan? Saya bagi contoh. Sebab saya duduk di Lembah Kelang, di Shah Alam dan Kelang. Jadi cabaran utama ialah traffic jam. Katakanlah, sebagai contoh, saya menerima jemputan kuliah Zohor di satu pejabat di Kuala Lumpur. Okey, saya akan tengok jalan. The average travelling time 1 jam. Katakanlah, ada yang sejam suku, sejam setengah, ada yang 45 minit. Okey, purata sejam. Katakanlah kuliah itu pukul 1 hingga pukul 2. Saya nak sampai awal sikit, kan? Jangan sampai right on time, sampai awal sikit. Okey, 15 minit sebelum awal. Ada buffer kalau traffic jam terlebih ke, ada orang ramai nak tonton accident ke, bukan yang tolong, tapi nak tonton kan. Susah cari parking ke. Jadi 15 minit lagi awal. Jadi kalau kuliah mula pukul 1, saya keluar rumah 11.45. Dengan mengharungi traffic jamnya. Kemudian kuliah 1 sampai 2, cakap 45 minit je. Sebab lepas tu kan nak solat Zuhur bersama. Okey, dah habis pukul 2, balik terus kan. Jadi the whole thing takes about 3 to 4 hours. Kan? And it consumes a lot of time. Ia mengambil masa yang banyak. Dan ia tidak selari dengan time management yang saya menjadi prinsip diri saya sendiri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sedikit tentang pengurusan masa. Setiap kita memiliki masa yang sama. Dalam sehari 24 jam, dalam seminggu 7 hari, dalam sebulan 30 ataupun 31 hari, dalam setahun 365 hari. Semua kita memiliki masa yang sama. Orang yang efektif, orang yang banyak pencapaian dalam kehidupan dia, bukanlah kerana dia dalam sehari ada 30 jam. Bukanlah dia dalam seminggu ada 10 hari. Sama saja. Tetapi dia pandai menguruskan masa. Demikian juga bagi orang yang tak efektif ni. Bukanlah kerana dalam sehari dia hanya ada 20 jam. Bukanlah kerana dalam seminggu dia hanya ada 5 hari. Tetapi time management dia very poor. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita hendaklah memanfaatkan masa sebaik-baiknya supaya kita dapat melakukan banyak manfaat untuk diri kita, keluarga kita, majikan dan juga sesama umat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dengan darjat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
kepada manusia yang lain. Jadi apa manfaat yang dapat kita lakukan? Dan kalau kita nak buat manfaat tersebut, kita mesti ada pengurusan masa yang baik. Sekarang ini kalau saya memenuhi jemputan di satu pejabat sebagai contoh, saya menggunakan 3 jam untuk bercakap 45 minit. Kemudian dah dengan mengharungi traffic jam, pergi balik semua tu letih, balik mesti nak rehat pula. Dalam masa yang sama, katakan 3 jam itu, kalau saya membuat video YouTube, katakan 30 minit, saya boleh buat 3 video. Okey, berbanding hanya cakap 45 minit, saya boleh membuat 3 video di keselesaan rumah saya sendiri. Jadi, mana yang lebih efektif dalam menyampaikan ilmu? Itu yang pertama. Yang kedua, bila cakap di mana kita jemput, yang kita cakap ilmu di situ sajalah. Dia tidak tersimpan dan tidak tersebar. Kadang-kadang di tempat saya cakap tu nampak ada kamera, dia buat rakaman. Tapi tak tahu mana pergi lepas tu. Mungkin dia orang pun tak nak upload rakaman ke kan. Berbeza kalau sendiri cakap dalam saluran YouTube sendiri. Okey, first of all, dalam keselesaan rumah sendiri, ataupun bila pergi kerja pun, macam sekarang saya di London, tugas penerbangan. Ni bilik hotel lah. Okey. Jadi mana-mana pun boleh cakap. Kemudiannya yang saya cakap itu tersimpan dalam YouTube, sehingga orang nak tengok hari ni boleh, nak tengok besok boleh. Sebulan lagi ke setahun ke, saya pun tak tahu berapa lama akan ada dalam YouTube lah. Jadi ia tersimpan lama. Dan siapa pun boleh tengok. Dan orang boleh share, orang boleh forward dan sebagainya ya. Jadi ada manfaat yang lebih di situ. Jadi sebagai contoh, kalau yang menonton kuliah saya secara live di jemputan mana-mana ke, mungkin 30 orang yang hadir dan yang mendengar. Tapi kalau YouTube ini mungkin lebih, mungkin 60, mungkin 70, mungkin 100 kan. Jadi dapat mencakup lebih ramai, dapat tersimpan lebih lama dan ada manfaatnya di situ ya. Kemudiannya sudah tentu ada juga faktor lain, yang ini kebebasan bercakap. Kerana bila kita memenuhi jemputan, pihak jemputan pun akan beritahu, Kapten, bab bid'ah tu slow lah sikit, ayah cakap pun tak apa. Tapi kalau ada benda tu bid'ah, kenalah beritahu bid'ah kan. Kena pula time Q&A orang tanya soalan tu, kita nak jawab apa? Ianya tidak sunnah. Okey, faham lah tu kan. Jadi bila buat video sendiri, ada kebebasan bercakap di mana kita boleh menyampaikan perkara yang hak tanpa perlu mengguris hati pihak penjemput, ataupun kemudian yang menjemput tu dah habis kuliah kena sound lah pula dengan orang yang hadir kan. Kau jemput siapa ni cakap benda-benda macam ni ni? Okey. Jadi ada kelebihan-kelebihan, sehingga kerana itulah sekarang ini saya lebih minat, lebih fokus kepada membuat video di YouTube daripada memenuhi mana-mana jemputan yang lain ya. Kerana faktor-faktor yang tersebut itulah. Kemudiannya, sedikit lagi perkongsian. Tengok tu, 18 minit lah cakap. Satu lagi perkongsian tentang membuat video ni. Bukan sahaja saya lebih suka berbanding jemputan live, tetapi juga lebih suka berbanding menulis buku. Okey. Sampai-sampai saya tahun lepas Alhamdulillah berjaya menulis 2 buah buku. Tahun ni dah masuk April lah ni, tak tulis apa-apa tajuk lagi pun. Tak tulis apa-apa buku lagi pun. Asyik dah buat video saja kan. Kenapa ya? Sebab melalui video, melalui YouTube, cara komunikasi lebih efektif. Kalau kita mengkaji tentang komunikasi, dikatakan oleh para pengkaji komunikasi, when we communicate, 60% of the communication reach through body language. Another 30% through intonation and 10% through the words. Apabila kita berkomunikasi, message itu tersampai dengan 60% melalui body language, pergerakan ke, riak muka ke, 30% melalui nada yang berbeza-beza, 10% melalui perkataan. Saya bagi contoh, katakanlah jumpa kawan lama kan. Assalamualaikum. Lama tak jumpa, apa khabar? Bila-bila free, jemputlah datang rumah. Okey, perkataan saya, bagi salam. Lama tak jumpa, apa khabar? Jemput datang rumah. Tapi, okeylah, mungkin tadi over lah kan. Tapi, body language, air muka, nada macam nyampah aku jumpa dia ni tak payahlah. Kan? Okey, itu contoh ekstrim lah. Ya, okey. Tapi, mana yang lebih jelas? Apa yang saya cakap ke ataupun body language? Demikian juga bila tulis buku, ia hanya perkataan. Tetapi bila buat video, ada body language,
ada riak muka, ada nada, yang dengan itu insya-Allah dapat memberi kefahaman yang lebih baik dalam sesuatu isu yang saya nak sampaikan tu. Jadi ini kelebihan video berbanding. Okay, berbanding menulis buku. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya sendiri pun sudah kehabisan topik menulis buku. Alhamdulillah, saya mula menulis tahun 98. Buku pertama terbit tahun 99. Sehingga sekarang telah menulis lebih 50 buah judul. Itu yang sampai judul buku pun lupa. Dan juga bekerjasama bersama penulis lain, hampir 30 buah buku. Tapi nama saya tak ada dalam tu. Okey, jadi dah kehabisan topik nak menulis. Okey. Kemudiannya, satu pertimbangan lain, ya, bila buat video macam ni, saya dapat respon sesuatu isu dengan lebih cepat. Sebab kalau timbul satu isu, lambat kita nak menulis, nak hantar penerbit, nak diterbitkan, dia lambat sikit. Sebagai contoh, ya, baru-baru ini panas zikir hu-hu dan zikir ah-ah. Okey. Walaupun saya lambat sikit memberi ulasan, kira-kira seminggu setengah ke 2 minggu kot kerana kesibukan tugas kerja, tapi dapat saya bagi respon berbanding kalau menulis ni lambat sikit. Okey. Jadi dapat memberi respon yang lebih cepat lagi, ya, lebih cepat lagi. Jadi atas sebab-sebab inilah sekarang ni macam saya ni over pula, banyak pula video kan. Tapi yalah, sejujurnya memang saya akui, memang saya sekarang ini mungkin kerana dah sekian lama menulis, jadi benda ni baru setahun, masih excited lagi, sebab tu jadi macam lebih berkecimpung dalam membuat video. Dan kerana juga itulah kelebihan, the advantages of conveying knowledge through video, through YouTube, when compared to giving live talks, and when compared to writing books or article, ya, ada beberapa kelebihannya di situ. Kemudian, ya, bila menulis tu, satu lagi saya terlupa, masyarakat kita nak tak nak kita kena akui mereka dalam bab membaca ni kurang minat, slow sikit. Okay, kalau audio visual ni insya-Allah lebih minat. Bahkan YouTube ni pun boleh kata kurang. Sekarang ni orang lebih suka TikTok. Tapi TikTok tu saya ni tak reti nak cakap 3 minit, 5 minit. Yang ini pun dah sekarang ni dah 22 minit dah. Okay? Jadi tak reti, saya dah buka akaun TikTok, tapi tak reti nak upload lagi dekat TikTok tu, ya. Jadi ini sedikit perkongsian saya. Jadi sekali lagi, jazakumullahu khairan kasiran kepada semua yang menonton. Baik anda suka, tak suka, baik anda subscribe, tak subscribe, tak apa, saya tak kisah pun. Saya pun tak tengok berapa orang yang subscribe, apa semua tu, ya. Dan anda share, forward, itu semua terpulang pada anda. Sebab jika anda melihat ada kebaikan dalam video saya ni, secara automatik anda sendiri akan suka nak share, dan itu pahalanya adalah bagi anda sendiri. Walaupun anda hanya klik butang forward, klik butang share, ya. Hal ini saya teringat kepada sebuah hadis dalam Sahih Muslim ketika dalam persiapan untuk membuat persiapan ke arah peperangan. Ada seorang sahabat, saya kata nama dia A, yang datang jumpa Rasulullah dan berkata dia tak ada tunggangan. Dan ditanya Rasulullah, ada ekstra tak? Ada tunggangan tak? Dan Rasulullah menjawab kepada sahabat A ini yang Rasulullah pun tak ada tunggangan ekstra. Dalam mereka berbincang ni, ada seorang sahabat lain, saya sebut nama dia B, yang dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mengetahui akan seseorang yang memiliki tunggangan ekstra yang boleh dipinjamkan kepada A ini." Mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang membuat kebaikan itu." Maka di sini, okey, A, sahabat yang nak kuda, katakanlah tunggangan tu kuda. B, sahabat yang tunjuk orang yang ada kuda ekstra. C, sahabat yang ada kuda ekstra itu. Okey. Jadi C, of course, tentu dia mendapat pahala sebab dipinjamkan kuda dia kepada A dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Tapi B ni, dia sekadar tunjuk kepada C, maka dia juga mendapat pahala sebagaimana yang C ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan forward, share video-video yang bermanfaat, jangan duk share video-video yang menyelam lah, video-video
Faham-faham lah kan? Jangan duk share benda-benda tu. Kalau anda share video-video yang sunnah, video-video ilmu yang hak, apa semua tu, anda juga mendapat pahala sebagaimana penceramah dalam video tersebut. Jadi nak share, nak forward ni tak perlu saya sebut-sebut. Anda sendiri boleh melakukannya. Anda sendiri ada kesedaran dan akan melakukannya. Subscribe pun tak kisah. Dalam bahagian analytics, YouTube tu dia bagi tahu 60 to 70% of your viewers non-subscribers. Tak apalah, asalkan tonton dah lah kan. Nak tekan loceng ke apa ke, itu semua terpulang kepada tuan-tuan ya. Saya hanya berminat untuk menyampaikan ilmu. Baik, jadi ini sedikit perkongsian saya pengalaman setahun jagung di alam YouTube lah. Melalui medan YouTube, moga-moga Allah memudahkan saya, moga-moga Allah menggunakan kemudahan, kekuatan kepada saya untuk terus menyambung dengan video-video lain yang bermanfaat. Mungkin Ramadan ni slow sikit, tapi lepas tu insya-Allah moga-moga laju untuk menyampaikan ilmu, dan saya tak akan berhenti melakukan amal makruf nahi mungkar dalam aspek ilmu ini juga. Saya juga insya-Allah tidak akan berhenti daripada membasmi bid'ah selagi mana ada orang yang ingin membuat bid'ah dan menjustifikasikannya dengan gelaran hasanah. Saya tidak akan berhenti insya-Allah. Maka demikian sedikit perkongsian saya, moga-moga ada manfaatnya. Bahkan saya ada terfikir mungkin saya boleh buat video menerangkan tentang cara set up untuk buat YouTube ini. Sebab saya tahu ada ustaz-ustaz yang banyak ilmu apa semua, tapi mereka macam tak tahu macam mana nak buat video sendiri. Sebab mereka sangka kena ada kamera yang besar tu, kena ada set up, kena ada lampu yang macam payung tu, kena macam-macam lagi lah kan. Padahal tak payah pun. Okey, yang penting apa yang kita nak sampai dan juga gaya penyampaian itu ya. Okey, moga-moga Allah memberi saya kemudahan untuk membuat perkongsian itu, insya-Allah, sekadar perancangan awal. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.